Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishaq, Yaqub, Yusuf, Ayub, Shu'aib, Musa, Harun, Zulkifli, Dawud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, والآخر خاتم الأنبياء محمد المصطفى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده. الحمد لله. Bacaan suara 1, 2, 3. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. نحمده تعالى سبحانه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Tuan-tuan muslimin, muslimat, ibu-ibu, ayah-ayah, abang-abang, kakak-kakak yang dirahmati lagi dimuliakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah kita panjatkan puji, syukur yang setinggi dan sebanyak-banyaknya pada Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan pada kita untuk bertemu di ruang maya ini. Kita mengharapkan agar Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dia menemukan kita di ruang maya sebegini, insya-Allah mudah-mudahan kita bertemu di syurga nanti insya-Allah. Muslimin muslimat, tuan-tuan dan puan yang dirahmati lagi dimuliakan. Hari ini hari yang ke-10 kita berpuasa, alhamdulillah. 10 hari maknanya hampir berlalu 1/3 Ramadan dan tinggal lagi 2/3. Subhanallah, begitu cepat. Begitu cepat Ramadan ini berlalu, ya Allah. Benar sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Quran, ayyaman ma'dudat. Ayyaman ma'dudat. Beberapa hari yang boleh dikira. Hari ini dah hari ke-10. Nanti sedar tak sedar masuk pula 10 akhir, kemudian berakhir Ramadan. Mudah-mudahan setiap daripada kita dapat mencapai target yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan, iaitu takwa
la'allakum tattaqun. Muslimin, muslimat, tuan-tuan dan puan yang dirahmati lagi dimuliakan, perbincangan pada pagi ini insya-Allah berkaitan dengan sejarah ataupun kisah Nabi Allah Hud alaihi salam. Itu perbincangan kita hari ini insya-Allah dalam masa beberapa minit ini. Jadi kita harapkan agar Allah Subhanahu wa taala menghitung setiap saat kita bersama dalam program yang sebegini sebagai amal-amal soleh yang memperbanyakkan lagi timbangan kebaikan kita di akhirat, khususnya kita lakukan pada bulan Ramadan Al-Mubarak. Baik, kita mula dengan kisah Nabi Hud alaihi salam. Nabi Hud merupakan, kita boleh sebut, Nabi yang pertama selepas berlaku banjir besar Nuh alaihi salam. Selepas Allah Subhanahu wa taala format, reset balik bumi, iaitu dengan berlaku banjir besar pada zaman Nabi Nuh alaihi salam, Nabi Nuh ada tinggalkan 3 orang anak yang bersama dengannya, iaitu Sam, Ham dan juga Yafis. 3 anak Nabi Nuh. Dan daripada keturunan Sam lahirlah Hud alaihi salam, iaitu selepas beberapa generasi. Kita dapat bayangkan apabila manusia, bila mana mereka selamat daripada satu banjir yang besar, kita yakin waktu itu bermulanya satu era baru dalam sejarah kemanusiaan, dan sudah tentu generasi pada waktu itu generasi yang sangat hebat beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Mestilah kan, diorang baru nampak satu, maknanya kekuasaan kudrat Allah mendatangkan satu banjir di seluruh dunia, menghapuskan semua bumi, diformat balik. Jadi berlakulah maknanya generasi yang awal selepas banjir, mereka orang-orang yang taat pada Allah Subhanahu wa taala. Setelah beberapa generasi, bermulalah kembali amalan syirik. Manusia kembali menyembah berhala. Subhanallah. Subhanallah. Pertama, asal manusia ini beriman pada Allah. Ini formula penting. Asal kita manusia adalah mereka yang beriman. Adam yang pertama letakkan di bumi beriman. Berlalu zaman selepas itu baru datang kufur, syirik. Kemudian Allah utuskan Nabi. Nabi yang datang diutuskan untuk membetulkan balik kesalahan, kesilapan, membuat islah, pembaikan terhadap kerosakan yang manusia buat. Selepas banjir Nuh, manusia hidup dalam keadaan beriman. Sampailah akhirnya mereka terpesong. Siapa punya kerja? Tak lain tak bukan syaitan. Syaitan ini begitu konsisten, begitu istiqamah dalam menyesatkan manusia daripada Adam sampai hari ini. Bagaimana syaitan berjaya menyesatkan kembali umat manusia dengan cara yang sama, iaitu mensyirikkan, mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang lain. Itu perkara sama dibuat oleh kaum Nuh. Dan syaitan berjaya sekali lagi mentertawakan umat manusia dengan cara yang sama. La ilaha illallah. Begitu konsisten dan sabar syaitan dalam menyesatkan manusia. Lalu generasi pada waktu itu, kabilah yang paling besar pada waktu itu disebut sebagai kabilah ataupun satu kaum yang bernama kaum Ad. Kaum Ad. Dan diutuskan pada kaum tersebut Nabi Hud alaihissalam. Jadi sudah tentu pada waktu itu kaum Ad, satu kaum yang mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala, menyembah berhala. Dalam masa yang sama, mereka adalah satu kaum yang Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada mereka satu kejayaan dalam bentuk ketamadunan yang sangat hebat. Kaum Ad, Allah sebut dalam Quran, Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad, irama dhatil imad,
allati lam yukhlaq mithluha fil bilad. Tidakkah kamu merhatikan bagaimana Allah Subhanahu wa taala melakukan terhadap kaum 'Ad, ya, iaitu daripada bangsa Iram. Iram ini bapa kepada 'Ad, ya. Uh, daripada susur garus Sam, bin Nuh, anak kepada Sam nama Iram. Iram ibn Sam ibn Nuh. Jadi keturunan 'Ad ini juga disebut sebagai keturunan Iram. Lalu Allah sebut allati lam yukhlaq mithluha fil bilad, yang tak pernah dicipta satu generasi, satu kaum yang seperti mereka. Mereka ada tubuh yang sangat besar, kekuatan yang sangat besar. Mereka membina rumah mereka daripada gunung-gunung yang dipahat. Mereka sebut, kaum 'Ad sendiri sebut, ya, فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً. Adapun kaum 'Ad ini, mereka telah menyombongkan diri di atas muka bumi tanpa hak, dan mereka berkata, Man ashaddu minna quwwah. Siapa yang lebih kuat daripada kami? Pada waktu itu, kaum 'Ad merupakan kuasa besar dunia. Jadi mungkin, kalau hari ini mungkin kira macam, ya, Amerika ke Rusia, China, maknanya kaum 'Ad waktu itu. Dan mereka sombong. Mereka menggunakan kekerasan terhadap orang yang lemah. Wa iza batashtum jabbarin. Bila mereka menjatuhkan hukuman, mereka melampaui batas, ya, sebab mereka rasa mereka adalah yang paling kuat. Mereka juga tinggal, kaum 'Ad ini tinggal di satu tempat berdekatan, baik di antara Yaman dan juga Oman dan juga Saudi, yang berdekatan dengan laut. Tempat itu ataupun negeri itu diberi nama negeri Al-Ahqaf. Tuan-tuan, ada surah dalam Quran. Ada surah dalam Quran namanya surah Al-Ahqaf, iaitu yang menceritakan tentang kisah kaum 'Ad dan Nabi yang diutuskan ialah Nabi Hud alaihi salam. Jadi yang pertama, mereka satu kaum yang kuat. Mereka kata, Man ashaddu minna quwwah. Siapa yang lebih kuat pada kami? Mereka ada kekuatan ketenteraan. Mereka ada kekuatan ketamadunan. Mereka ada kekuatan teknologi. Mereka ada kekuatan pertanian. Mereka ada kekuatan binaan. Maknanya semua jenis kekuatan ada pada mereka. Keterentaannya, teknologinya, ekonomi, semua ada pada mereka. Dan mereka menyombongkan diri dalam, bahkan mereka tidak menyembah Allah, menolak menyembah Allah dan menyembah berhala. Ketika itu, Allah utuskan salah seorang nabinya yang mulia, iaitu Nabi Hud alaihi salam, yang kita nak sambung cerita dia. Baik. Nabi Hud merupakan nabi daripada bangsa Arab. Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih, Nabi sebut kepada Abu Dhar, wahai Abu Dhar, Nabi daripada kalangan Arab ada 4. Nabi daripada kalangan Arab ada 4. Hud, Salih, Shu'aib, wa nabiyuka hadha ya Aba Dhar. Nabi kata, Nabi yang diutuskan daripada bangsa Arab ada 4. Hud, Salih, Shu'aib, dan Nabi engkau lah Abu Dhar. Nabi sebut macam tu. Nabi engkau ni lah pun Arab juga. Jadi Hud merupakan Nabi yang berbangsa Arab. Lalu bila Allah utuskan Hud untuk berdakwah kepada kaumnya, maka Hud memulakan misi dakwah kepada kaumnya untuk mengembalikan mereka kepada penyembahan Allah Subhanahu wa taala dan tidak melakukan kerosakan di atas muka bumi. Cara Hud berdakwah kepada mereka dengan cara yang lembut, tenang, penuh dengan hikmah, tidak gopoh, tidak kasar, penuh dengan rahmat. Mana kita tahu daripada namanya sendiri, kalimah Hud, perkataan Hud daripada perkataan Haud. Haud maknanya ta'anni, iaitu relax, bertenang. Jadi
Hud berdakwah kepada kaumnya dalam keadaan tenang, lembut, rahmah, penuh dengan hikmah. Itu cara Nabi Hud berdakwah kepada kaum dia. Bahkan Nabi Hud menggunakan beberapa pendekatan yang sangat hebat, ya, kerana dia tahu kaum dia suka kepada harta, maka Hud menggunakan pendekatan tersebut. Hud berkata, wa ya qaum, ya, yang pertama Hud berkata, ya qaum u'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Wahai kaumku, sembahlah Allah, tidak ada Tuhan, ya, tidak ada Tuhan yang layak untuk kamu sembah melainkan Dia. Ya, tetapi kaumnya menolak. Lalu Hud berkata, wahai kaumku, istaghfiru rabbakum thumma tubu ilaih yursilis samaa'a alaikum midrara wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum wa la tatawallaw mujrimin. Lihat bagaimana Hud menggunakan satu pendekatan yang disebut sebagai pendekatan targhib, mengajak manusia pada perkara yang mereka suka. Kata Hud, wahai kaumku, ya, mohonlah ampun daripada Tuhanmu dan bertaubatlah. Nescaya Dia akan menurunkan kepada kamu hujan yang lebat dan menambahkan kekuatan di atas kekuatanmu. Ya Allah. Kaum Ad, kaum yang rasa dia kuat. Dan Hud berkata, kalau kamu beriman, kalau kamu bertaubat, Allah akan tambah rezeki, ya, hujan yang turun dengan banyak dan juga diberikan kamu kekuatan. Kamu tak rugi apa-apa. Ini pendekatan dakwah yang sangat bagus. Lembut, penuh hikmah, ta'anni, ya, bertenang. Itu daripada namanya sendiri, iaitu Hud, hudu, ya, tenang. Pendakwah perlu ambil pendekatan ini. Berdakwah kepada manusia dengan tenang, dengan lembut. Itu sunnah anbiya, sunnah para nabi. Tetapi apa yang berlaku? Kaumnya menolak. Kaumnya berkata, sawa'un alaina awa'azta am lam takum minal wa'izin. Hai Hud, sama je. Engkau cerita ke? Engkau nasihat ke? Engkau bagi tahu ke? Kami tak nak dengar. Bahkan, of course, Hud tidak pernah putus asa. Terus mengajak pada kaum dia. Sampai kaum dia berkata, ya, in naqulu illa taraka ba'du alihatina bisu. Kami rasalah, ya, kaum dia sebut, kami rasa engkau ni wahai Hud, engkau ni dah kena penyakit gila, penyakit mental. Sebab apa? Sebab disumpah oleh berhala-berhala kami. La ilaha illallah. Hud tidak pernah putus asa. Dia terus-menerus mengajak kaumnya sampailah, ya, mereka menolak dengan sekeras-kerasnya lalu berkata, fa'tina bima ta'iduna in kunta minas sadiqin. Wahai Hud, datangkanlah azab yang kau sebut. Mereka cabar. Kaumnya sampai satu tahap mencabar supaya didatangkan azab kepada mereka. Apabila sampai ke tahap itu, berlakulah mukjizat. Orang tertanya-tanya, apa mukjizat Nabi Hud? Mukjizat Nabi Hud Allah sebut, ya, bila mana kaumnya menolak, Nabi Hud berkata, fakiduni jami'a thumma la tunzirun. Jalankanlah semua tipu daya kamu terhadap aku dan jangan kamu tunggu lagi. Inni tawakkaltu 'ala Allahi Rabbi wa Rabbikum. Aku bertawakal kepada Tuhanku dan juga Tuhan kamu. Apa mukjizat Nabi Hud? Mukjizatnya ialah tawakal. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Mukjizat Hud ialah tawakal. Fakiduni jami'a. Kamu semua datangkanlah tipu daya. Hud berkata kepada satu kuasa besar, bawakan semua tipu daya kamu, kekuatan kamu, teknologi kamu, ketamadunan kamu untuk jalankan tipu daya terhadap aku.
Hud seorang diri mencabar kuasa paling besar waktu itu. Apa yang dia ada? Inni tawakkaltu ala Allah. Aku ada tawakal. La ilaha illallah. Tuan-tuan, tawakal ini satu mukjizat. Kita seandainya bertawakal dengan sebenar-benar tawakal, kita juga insya Allah akan dapat mukjizat. Bukan. Jangan salah faham pula. Bukan mukjizat maksudnya kita jadi Nabi. Tidak. Tapi kita juga insya Allah Allah akan berikan banyak futuhat Rabbaniyah. Pembukaan Rabbani. Macam mana cara dia? Tawakal. Hati. Tawakal ini kerjanya kerja hati. Iaitu kita menyerahkan semua urusan kita pada Allah. Kalau boleh saya kaitkan dengan apa yang berlaku hari ini, ya, kita berdepan dengan musibah virus ini yang lama, yang begitu menakutkan. Jawapan kepada permasalahan kita ialah tawakal pada Allah. Cuma kita kena lakukan dengan pemahaman tawakal yang sebenar. Macam mana? Dua syarat tawakal. Seandainya kita penuhi dua syarat ini, nescaya insya-Allah berlaku mukjizat insya-Allah. Dua syarat tawakal. Pertama, al-i'timad 'ala Allah. Pergantungan penuh kepada Allah. Itu mesti pergantungan penuh pada Allah. Yang kedua, badlul asbab. Mengambil semua sebab. Bergantungan penuh pada Allah dan mengambil semua sebab. Pada dua syarat ini, manusia terbahagi kepada tiga. Golongan pertama yang berkata aku tawakal pada Allah tanpa mengambil sebab. Aku insya-Allah aku tawakal. Jom kita keluar pergi ramai-ramai, pergi shopping. Ya, raya contoh. Pergi sana, pergi sini, jumpa orang, salam orang. Ya? Tak kisah. Weh, nanti kamu kena virus. Tak ada, aku tawakal. Itu golongan pertama. Dan ada golongan kedua yang mengambil sebab tetapi hatinya bergantung pada sebab yang dia ambil. Ingat, kita duduk rumah, kita tidak keluar, kita pakai topeng, kita sentiasa basuh tangan, semua itu sebab. Jangan bergantung. Hati kita jangan bergantung. Ya, kita buat. Tetapi hati kita tidak bergantung. Kita bergantung pada musabbibil asbab. Kita bergantung pada Allah. Kita basuh tangan. Kita sakit, doktor bukan penyembuh. Ubat yang kita makan bukan penyembuh. Kerana yang menyembuh Allah. Ramai orang yang sakit yang sama. Makan ubat yang sama. Jumpa doktor yang sama. Seorang baik, seorang lagi meninggal. Kenapa? Kerana yang menyembuhkan Allah. Al-Kafi, Al-Syafi, Al-Musyafi, Wallah. Yang menyembuhkan itu Allah. Yang mencukupkan itu Allah. Usaha dan sebab itu tidak cukup. Bergantung pada usaha dan sebab tidak cukup. Kerana yang mencukupkan ialah Allah. Wa man yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh. Jadi sekali lagi, kita duduk di rumah, kita pakai topeng, kita jaga kebersihan, tetapi hati kita tidak bergantung kepada sebab itu. Tetapi bergantungan penuh pada Allah. InsyaAllah, Allah akan hilangkan musibah yang ada pada kita. Jadi, sambung. Hud alaihissalam, fakiduni jami'ah. Kamu buatlah kekuatan yang ada pada kamu, teknologi yang ada pada kamu, kehebatan ada pada kamu, jalan ke semua tipu daya kamu. Inni tawakkal, aku bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu Hud berdoa, inni maghlubun fantasir. Ya Allah, aku telah dengan sebab mereka telah menjalankan tipu daya, mereka menolak, maka aku serahkan pada Engkau ya Allah. Hud menyerahkan pada Allah. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala
mendatangkan azab kepada mereka. Azab kepada mereka dalam bentuk yang pelbagai. Ini kerana mereka mencabar. Fa'tina bima ta'iduna. Mana azab? Datangkan azab. Pertama datang dalam bentuk kemarau. Allah Subhanahu wa taala menahan hujan. Mereka tak hujan dalam tempoh yang lama. Panas, ya. Lalu Hud kata, ini azab dah mula datang, berimanlah. Lalu kaum mereka kata, sawa'un 'alaina aw asta am lam takum minal wa'izin. Sama je, kau nak nasihatkan kami tak nak dengar. Dia kata, wa ma kunna mu'azzabin, dan kami takkan kena azab. Ya Allah, sombong. Kemudian tidak beberapa lama, akhirnya mereka nampak awan hitam datang daripada jauh. Bila mereka nampak, falamma ra'awhu 'aridan mustaqbila awdiyatihim qalu hadha 'aridun mumtiruna. Mereka nampak awan hitam daripada jauh. Mereka kata, oh, hujan nak turun. Lalu Hud kata, bal huwa masta'jal. Bahkan itulah azab yang kamu minta sebelum ini. Tapi mereka tetap tidak percaya. Lalu Hud keluar dengan orang-orang beriman. Allah selamatkan Hud dengan orang-orang beriman keluar daripada negeri Ahqaf itu. Lalu Allah datangkan kepada mereka rihin sarsarin atiyah. Satu angin yang sangat kuat, sangat kencang. Dalam keadaan sejuk yang amat sangat. Angin yang kuat itu akhirnya sehingga menerbangkan manusia. Ya Allah. Menerbangkan manusia. Bila diterbangkan manusia, dihempas ke tanah sampai tercabut kepala daripada badan. Lalu, ya, Allah sebut, mereka jadilah seperti a'jazu nakhlin khawiyah. Pohon-pohon kurma yang dah mati. Tuan-tuan pernah tengok pokok kurma yang dah tak ada pelapahnya. Jadi macam apa? Macam orang tak ada kepala. Mereka jadi begitu. Dihempas oleh angin yang kuat, diterbangkan, lalu dihempas dengan kuat di bumi sampai tercabut kepala. Lalu datang pula azab yang terakhir dalam bentuk pekikan yang kuat, menghancurkan, mematikan seluruh kaum Ad yang engkar kepada ajakan dan dakwah Nabi Hud alaihi salam. Tuan-tuan yang dirahmati dan dimuliakan, berakhir sudah. Selesai, habis kisah Nabi Hud. Kesimpulan yang boleh kita ambil yang pertama, jangan sombong dengan kekuatan. Ya Allah. Jangan sombong dengan kekuatan yang akhirnya kekuatan itu nikmat yang Allah bagi. Amerika. Ya Allah. Mereka seakan sombong dengan musibah ini. Akhirnya berlaku hari ini. Ya, kes 1 juta lebih kes di Amerika. Kematian mencecah puluh ribu, 60 ribu semalam. Ya. Kematian setiap hari ribuan. Ya. Setiap hari. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Yang pertama, jangan sombong. Allah beri kita sedikit kelebihan. Kita ada sedikit harta, kita ada kelebihan ilmu, kita ada kelebihan apa saja. Jangan sombong. Ingat itu semua nikmat daripada Allah. Jangan sebut man asyaddu minna quwwah. Awalam yarau anna Allah alladhi khalaqahum huwa asyaddu minhum quwwah. Bukankah Allah yang cipta kamu? Allah lebih kuat daripada kamu. Ya Allah. Pertama. Yang kedua, dakwah. Dakwah perlu dengan mengikut sunnah para anbiya. Bihudu'ud, dengan tenang, dengan lembut, dengan hikmah, dengan rahmah. Itu yang kedua. Yang ketiga, mukjizat yang paling besar sebenarnya ialah tawakal. Tawakal itu mendatangkan mukjizat, cuma perlu didatangkan dengan benar, iaitu pergantungan penuh kepada Allah dalam masa yang sama. Bazlul asbab, mengambil semua sebab, cuma hati kita tidak bergantung kepada sebab yang kita ambil. Kerana kalau bergantung kepada sebab tidak mencukupkan. Yang mencukupkan ialah Allah. Wa man yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Siapa yang bertawakal dengan benar, maka Allah akan cukup.
cukupkan dia. Kemudian yang terakhir, azab yang Allah SWT timpakan itu begitu keras. Seandainya manusia masih lagi berdegil, mudah-mudahan menjadikan kita hamba yang tunduk, merendah diri, patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai situ kisah Nabi Hud alaihi salam. Mudah-mudahan kita semua dapat mengambil manfaat daripadanya, terutamanya dari aspek tawakal. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala membebaskan kita, melepaskan kita daripada azab virus COVID-19 ini, insya-Allah, dan menerima amal-amal saleh yang kita buat pada bulan Ramadan, dan kita dapat mencapai taqwa kepadanya, insya-Allah. Kita tutup dan sudahi dengan membaca tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. آدم إدريس نوح هود صالح إبراهيم لوط إسماعيل إسحاق يعقوب يوسف أيوب شعيب موسى هارون ذو الكفل داود سليمان إلياس الياسع يونس زكريا يحيى عيسى والآخر خاتم الأنبياء محمد المصطفى.